kasih Tan Sri Yang di-Pertua, tahniah dan syabas di atas kurniaan darjah PSM baru-baru ini. Terima kasih. Tan Sri Yang di-Pertua, izinkan saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas keprihatinan 15 orang ahli yang berhormat terhadap kementerian ini yang membenarkan, yang membahas dan menyentuh perkara-perkara di bawah bidang kuasa Kementerian Pengangkutan. Saya mulakan dengan pengangkutan udara. Pertama sekali, Yang Berhormat Paul Dickson dan Yang Berhormat Ledang telah membangkitkan isu berhubung dengan pengambil alihan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang oleh entiti swasta. Setakat ini, kerajaan tidak mempunyai perancangan untuk meluluskan pengambilan atau penjualan mana-mana bahagian lapangan terbang Subang kepada sebarang entiti perniagaan swasta. Hak dan pengoperasian lapangan terbang Subang kekal seperti mana yang diperuntukkan di bawah perjanjian pajakan yang diberikan kepada Malaysia Airport Holdings Berhad MAHB untuk mengendali, mengurus dan menyenggara termasuk menetap, mengguna dan mengawal lapangan terbang Subang sehingga tahun 2034 iaitu melalui Operating Agreement dan 2067 melalui Lease Agreement. MAHB bertanggungjawab untuk mengembangkan lapangan terbang Subang sebagai hub aeroangkasa antarabangsa seperti mana yang telah diputuskan oleh Jemaah Menteri pada 2 Mac 2005. Tan Sri Yang di-Pertua, seterusnya Yang Berhormat Sempurna dan Yang Berhormat Selangau telah menyentuh isu peruntukan sebanyak RM209 juta untuk membiayai kos pengangkutan udara di kawasan luar bandar termasuklah Long Pasir dan Kudat. Peruntukan ini adalah bagi membiayai operasi perkhidmatan pengangkutan udara luar bandar atau Rural Air Services RAS yang disediakan oleh MASWIN terutamanya untuk penduduk di pedalaman Sabah dan Sarawak. Dalam hal ini, Kerajaan Malaysia telah menandatangani satu perjanjian baru dengan syarikat penerbangan MASWINS bagi meneruskan penyediaan operasi RAS di Sabah dan Sarawak untuk tempoh 6 tahun bermula 2019 sehinggalah 2024 yang merangkumi hasil rasionalisasi perkhidmatan selaras dengan kajian semula oleh Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MAFCOM. Keseluruhan laluan RAS adalah 40 yang meliputi 13 laluan dengan menggunakan 8 buah pesawat jenis ATR 72-500 dan 27 laluan dengan menggunakan 6 buah pesawat jenis Twin Otter Viking DHC-6 400. Laluan-laluan ini adalah melibatkan 12 buah lapangan terbang dan 15 buah padang terbang di Sabah dan Sarawak, termasuklah laluan ke destinasi pedalaman seperti Bario, Bakalalan, Marudi, Long Aka, Long Lelang dan juga Kudat. Menteri, mohon mencelah sikit saja. Ya. Tadi disebutkan konsesi kepada Malaysia Airport Holding Berhad dan spekulasi menyatakan Sultan Abdul Aziz Airport mungkin diswastakan. Adakah perjanjian konsesi itu membolehkan MAHB bekerjasama dengan pihak swasta? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya apabila kita menandatangani operating agreement dengan pihak MAHB, salah satu kuasa yang kita berikan ialah mereka boleh sublease kepada mana-mana orang untuk bekerjasama. Itu tidak menjadi isu, ya. Tetapi yang dibawa kononnya nak dijual tu tidak betul, ya. Saya nak terus terang kerana dua agreement, operating agreement dan lease agreement yang hanya tamat tempoh pada 2034 dan 2067, ya. Dan berikut adalah penyaluran subsidi. Ya. Tambahan. Yep. Saya faham sublease tersebut ada, tetapi mungkin persoalan yang dibawa oleh Yang Berhormat Rizwan berkait rapat dengan surat yang telah pun dibocorkan dan dibuktikan sahih penolakan daripada Khazanah, daripada MAHB, daripada Malaysia Airlines Group yang bukan sahaja berkenaan lease tapi lease extended until 2092 dan menugal repurposing of Subang Airport yang sebelum ni hanya untuk turboprop tapi kini untuk semua jenis airline yang bakal memakan KLIA dan KLIA 2. So, ada banyak lagi tanah-tanah yang akan diambil juga di sekelilingnya. Persoalan saya, adakah cadangan itu
diluluskan atau tidak kerana surat-surat ni ada. Dan yang kedua, kenapa tidak melalui proses open tender atau bidding RFP tetapi diberikan secara terus? Itu persoalan yang saya rasa rakyat mahu tahu. We are not against monopoly. Maksudnya kalau MHB must be competitive, I agree with you. Tetapi kalau boleh proses tu, buatlah secara lebih telus, transparent dan dibincangkan supaya kita dapat pilih yang terbaik demi rakyat Malaysia. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Muar. Satu soalan yang baik. Saya cuba menerangkan apa yang berlaku. Ramai yang keliru menganggapkan seolah-olah ada satu program ataupun satu projek di mana kita akan membangunkan keseluruhan kawasan ini. Memang perancangan itu ada. Tetapi ianya tidak melihat pada satu komponen lapangan terbang Subang saja. Kalau kita lihat dulu, masa agreement itu ada 6 komponen. Nak jadikan ia sebagai satu kawasan di mana MRO kita kena kembangkan. Saya nampak juga kru TV3 pergi buat. Dia kata bangunan kononnya, bangunan emas tadi, dulu tak digunakan. Saya nak terangkan, ini bukan di bidang kuasa Kementerian Pengangkutan. Bangunan dimiliki oleh Khazanah. Jadi sudah ada perancangan pihak Khazanah yang mana dia nak jadikan keseluruhan ekosistem untuk kita menghidupkan semula private jet operation kita. Dan kita lihat MRO dan itu merupakan satu impian saya, misi saya untuk membawa balik di mana kita lihat dari segi grading FAA, dulu kita terjunam kepada kategori 2. Jadi merupakan komitmen saya untuk bawa kita kategori 1. Kesannya ialah kepada MRO kita. Bermaksud sekiranya kita berada di tahap kategori 1 oleh FAA, dia akan memberi impak yang besar. Apa juga produk yang dibuat melalui MRO, dia akan memberi satu nilai tambah yang lebih. Itu contoh. Jadi 6 komponen ada dalam agreement ini. Jadi seperti mana yang dihuraikan dalam dimaterai pada tahun 2005, kesemua ini merupakan obligasi yang perlu dibuat. Tapi saya perlu cakap ini dalam konteks lapangan terbang saja. Keseluruhan kawasan ini kita ada Aeroid, ada lagi kawasan-kawasan yang dimiliki oleh Khazanah. Kawasan itu sepatutnya mempunyai satu ekosistem untuk bangunkan Subang. Dan mengenai soalan yang Berhormat bawa itu sebenarnya betul. Sebelum tu pernah ada pembentangan kepada MHB kepada saya dan melihat apakah fungsi Subang Airport ni. Bagi saya, mana-mana negara maju, kita boleh kekalkan City Airport. Tak jadi isu. Tetapi pengoperasiannya, saya beri contoh, kalaulah KLIA sekarang kita ada 109 juta penumpang setahun sebelum COVID, bermaksud untuk KLIA 1 dan 2, ia dah mencapai satu tahap yang agak memberangsangkan. Tetapi pada waktu yang sama ada permintaan untuk City Airport. Mereka yang duduk di Subang, Damansara, mereka menganggap lebih senang kalau saya menaiki pesawat yang walaupun lebih kecil, kurang selesa, tapi mereka gunakan low cost carrier. Dan ini yang tidak menjadi satu masalah pada mereka. Jadi dalam kes ini kita lihat apakah kawasan ini juga boleh dibangunkan untuk kita bawa point to point daripada satu kawasan ke satu kawasan, tidak seperti connectivity di KLIA. Jadi itu kita lihat. Jadi untuk membangunkan kawasan ini kita perlukan pandangan pada semua pihak. Perbincangan mungkin ada yang minit didedahkan itu bagi saya tidak lagi konklusif kerana apa juga keputusan akhirnya akan bawa kepada jemaah menteri dan satu keputusan perlu dibuat. Kerana sudah ada tanda tangan ataupun satu perjanjian yang telah dimeterai oleh kedua-dua pihak. Satu lagi isu, bukan saja di sini, 39 buah airport di bawah MHB. Kita tengah fikir bagaimana kita nak melanjutkan OA, Operating Agreement, supaya pendek sangat, dia tak boleh, not bankable. Dia nak bawa ke bank tak boleh. Jadi kita melihat dan kita dalam proses memuktamadkan ini. Jadi saya rasa eloklah kita melihat apa prosedur yang ada pada kementerian dan apa juga keputusan kita akan bincang dengan Kementerian Kewangan dan juga akhirnya akan bawa ke Jemaah Menteri. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Muar. Penyaluran subsidi kepada pihak Maswing yang dilaksanakan pada setiap tahun adalah tidak mengikut laluan atau negeri. Sebaliknya peruntukan disalurkan berdasarkan kepada kerugian ke atas kos operasi secara keseluruhan dan bayaran sewa pajakan pesawat yang digunakan untuk menyediakan perkhidmatan ini. Untuk maklumat, Yang Berhormat adalah menjadi dasar kerajaan untuk meneruskan operasi RAS bagi laluan-laluan yang tidak berekonomi dan dalam usaha kerajaan
meningkatkan accessibility penduduk di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak ke bandar-bandar yang berdekatan. Perkhidmatan ini mampu meningkatkan tahap kehidupan penduduk luar bandar Sabah dan Sarawak dengan meningkatkan mobiliti sumber ekonomi. Berdasarkan perjanjian Public Service Obligation for RAS, terdapat 2 laluan di Kudat iaitu Kota Kinabalu ke Kudat dan Kudat ke Sandakan dengan kekerapan penerbangan masing-masing adalah 2 kali seminggu. Walau bagaimanapun, kedua-dua laluan tersebut terpaksa digantung sementara perkhidmatannya bermula 1 hingga 30 November 2021 kerana permintaan terhadap perkhidmatan di laluan ini sangat tidak menggalakkan. Bagi Long Pasir, perkhidmatan ke laluan ini masih belum disediakan ekoran keadaan padang terbang Stowport di Long Pasir memerlukan kerja-kerja penambahbaikan kerana mengalami kerosakan hampir 50%. Anggaran kos yang diperlukan bagi pembaikan padang terbang ini adalah sebanyak RM30 juta tertakluk kepada kemampuan kewangan kementerian. Tan Sri Yang Di-Pertua, Yang Berhormat Kulim Bandar Baru telah menyatakan kerisauan beliau mengenai cadangan pembinaan lapangan terbang antarabangsa KXP akan menjejaskan sumber air di kawasan Ulu Muda. Setakat ini, Mesyuarat Majlis Perancang Fizikal Negara MPFM dalam mesyuaratnya pada 27 Oktober tahun lalu hanya memberikan kelulusan prinsip terhadap cadangan projek pembangunan lapangan terbang antarabangsa Kulim. Kelulusan prinsip ini adalah tertakluk kepada permohonan mendapatkan pertimbangan daripada Kementerian Pengangkutan dan beberapa agensi kerajaan yang lain. Kementerian Pengangkutan ingin menjelaskan bahawa sehingga kini tiada kelulusan diberikan untuk menubuhkan aerodrom bagi projek KSP seperti mana yang diperuntukkan di bawah Peraturan-Peraturan Penerbangan Awam Pengendalian Aerodrom 2016. Oleh itu, kelulusan akhir bagi cadangan pembinaan KXP hanya akan dipertimbangkan apabila kajian Plan Strategik Lapangan Terbang Negara NASP telah disiapkan serta pematuhan kepada semua syarat yang ditetapkan oleh agensi kerajaan yang lain seperti mana yang dinyatakan dalam laporan teknikal seperti laporan EIA, laporan SIA, laporan TIA dan sebagainya bagi memastikan cadangan pembinaan lapangan terbang benar-benar viable, sustainable dan juga memenuhi keperluan teknikal yang ditetapkan oleh CAAM dan MAFCOM. Tan Sri Yang Di-Pertua, Yang Berhormat Lanang amat prihatin terhadap isu harga tiket penerbangan di Sabah dan Sarawak ke Semenanjung Malaysia yang tinggi. Silakan. Terima kasih Beri tanya mengenai KXP tadi. Berdasarkan pada apa yang Muhammad menjawab sebentar tadi, secara umumnya, adakah pihak Kementerian Pengangkutan sebenarnya positif ataupun negatif mengenai pembinaan KXP ini? Terima kasih Yang Berhormat Jelun. Saya rasa ini satu topik yang agak menarik. Kita kena melihat inventory yang ada. Kalau kita lihat lapangan terbang Pulau Pinang, potensinya dari segi membawa penumpang dan juga dari segi membawa cargo load juga agak tinggi. Tapi disebabkan pandemik, pengurangannya agak mendadak. Kalau kita nak merancang event mengikut pre-COVID level, kita kena lihat juga berapakah jumlah penumpang yang dapat dijana untuk KXP dan juga dari segi cargo load. Sekiranya kedua-dua ini tidak memberi satu datangnya daripada kumpulan yang sama, dia akan wujudkan satu saingan yang tidak baik. Itu kita kena lihat. Sebab itu, apabila kementerian duduk dalam mesyuarat MPFM, kita mempunyai satu syarat yang agak nyata iaitu kena berdasarkan kepada laporan-laporan. Bukan saja EIA, TIA, SIA, termasuk juga kita lihat bagaimana kita nak menyeragamkan dari segi airspace requirement. Kerana batu wharf tu juga digunakan untuk tujuan ketenteraan dan terlalu dekat dengan KXP dan Pulau Pinang pun sudah merupakan satu lapangan terbang yang agak sibuk. Jadi kita seperti mana yang saya dah jawab 3 kali dalam Dewan ini, prioriti kita dalam konteks kalau dia adalah komplement kepada Pulau Pinang,
Pulau Pinang lah patut dijadikan sebagai satu tempat yang mana mereka pernah mencapai tahap tepu dari segi keperluan ataupun penumpang yang dijanakan untuk setahun. Jadi dalam kes ini, MPFM hanya memberi satu kelulusan dasar untuk mereka merancang. Tapi masih tertakluk kepada syarat-syarat seperti mana yang saya nyatakan tadi. Dan aerodrom yang ni belum lagi kita berikan. Jadi kelulusan akhir daripada kementerian ini akan mencakupi semua aspek teknikal seperti mana yang telah saya huraikan. Jadi proses dia agak panjang dan saya rasa kita setakat ini pendirian kita ialah kita kena meyakinkan kepada semua pihak bahawa ia benar-benar ada penumpang dan benar-benar ada cargo load yang boleh dibawa. Terima kasih. Soalan Yang Muhammad Aitam mungkin lebih arif daripada saya mengenai lapangan terbang. Tapi saya dipahamkan bahawa sekiranya ada jumlah pesawat yang mendarat di lapangan terbang, tentunya pesawat yang membawa penumpang selalu diberikan keutamaan berbanding dengan kargo. Itu sebabnya kita dapati bahawa jumlah pendaratan pesawat kargo di Pulau Pinang semakin menurun. Di peringkat awal cadangan untuk membina KXP, tujuannya ialah untuk kargo sahaja, tidak disebut mengenai penumpang. Tujuannya ialah untuk menampung keperluan di kawasan utara, zon utara, di mana kita dapati bahawa kilang-kilang yang berdekatan dengan lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang pun terpaksa freight melalui lebuh raya kita ke Kuala Lumpur, ke KLIA sebenarnya, untuk tujuan penerbangan ke luar negara. Jadi itu sebabnya kita cadangkan di peringkat awalnya supaya lapangan terbang KXP ini adalah sebuah lapangan terbang kargo. Jadi adakah dirasakan bahawa ini tidak menepati ataupun Pulau Pinang masih boleh menampung jumlah keperluan yang diberikan oleh kawasan tersebut? Terima kasih Ya Bobat Jelun. Kalau tak silap saya, keperluan yang pernah dicapai oleh lapangan terbang Pulau Pinang untuk kargo, mereka pernah handle sehingga 260,000 tan setahun. Tapi kapasitinya hampir 370,000. Ya, ini untuk kes lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Saya bagi satu contoh lagi. Kalau di KLIA, setakat ni 1 juta atau lebih sedikit daripada 1 juta tan yang dibawa. Tetapi kalau kita buat unjuran yang tidak realistik, mengatakan berjuta-juta boleh dibawa, maka dia akan menjadi satu tanda tanya. Dari mana datangnya sumber-sumber ini? Itu pertama. Kedua, kita kena melihat unjuran ini kenalah berdasarkan kepada siapa yang ingin terbang ke sini. Baik untuk penumpang ataupun pesawat yang membawa kargo. Jadi kita kena lihat dari segi teknikal secara profesional, apakah yang diunjurkan ini tepat. Kedua, berdasarkan kajian ini berdasarkan banyak andaian. Bagaimana kita nak buat verifikasi terhadap data-data ini? Di bawah Kementerian Pengangkutan, kita ada cara untuk kita dapat verifikasi. Tapi kita sedia mendengar pandangan mereka, laporan yang disediakan oleh pakar, dan kita akan challenge juga kalau kita nampak kalau unjuran sebelum ni agak besar, yang mana di Malaysia pun tak ada satu airport dapat capai. Jadi apakah di tempat Kulim ni kita dapat mencapai? Kita tidak mahu melontarkan banyak, melaporkan banyak untuk satu lapangan terbang. Akhirnya kita tidak dapat menjadikan ianya sebagai satu hub penerbangan untuk kargo. Jadi kita kena berwaspada dan sebab tu saya kata dua aspek, penumpang, kargo kena lihat secara objektif dan kita akan buat keputusan apabila semua data itu diperolehi dan dapat meyakinkan kementerian. Jadi pihak MAFCOM akan melihat dari segi penumpang dan kita juga melihat dari segi cargo need dan memang data-data ini ada pada kita. Dan kita lihat kalau di Pulau Pinang masih belum mencapai, maka kita akan tengok sama ada betul ke apa yang dijana oleh pembangunan yang ada di sekitar ini dapat membawa load yang begitu besar sekali seperti mana yang diunjurkan. Jadi saya rasa dalam kes ini kita memang objektif. Ya, terima kasih. Yang Berhormat Lanang amat prihatin terhadap isu harga tiket penerbangan dari Sabah dan Sarawak. Yang Berhormat. Ya. Berkaitan dengan lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang, mengapakah pihak Kementerian Pengangkutan tidak meneruskan cadangan asal oleh kerajaan sebelum ini
untuk membenarkan MHB membuat projek pembesaran lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang di mana kita lihat penumpang pun telah melebihi kapasiti yang asal. Dan bukankah ini masanya kerana apabila kita buat projek pembesaran, ia perlukan sekurang-kurangnya 3 tahun untuk siap. Bukankah projek ini harus dijalankan sekarang supaya apabila sektor pelancongan pulih, dijangka pulih 2023, dan masa itu sekurang-kurangnya dapat menampung sektor pelancongan yang menjadi salah satu sumber utama untuk negeri Pulau Pinang. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya saya ingin menerangkan apa yang berlaku ialah selepas saya menjadi menteri, hari ke-8 sudah berdepan dengan PKP. Dan saya sendiri semak dengan apa juga projek yang telah dirancang oleh MHB. Terus terang saya nak beritahu, untuk kos pengoperasian 39 lapangan terbang memerlukan jumlah 140 juta sebulan. Dalam keadaan PSC, Passenger Service Charge kita, hanya dikenakan ke atas penumpang yang keluar daripada Malaysia. Bermaksud repatriation daripada luar negara balik ke Malaysia, kita 1 sen pun tak terima. Bayangkan dalam tempoh hampir 20 bulan, hampir 2 tahun, dan apa yang kita terima itu sangat berkurangan. Jadi saya nak beritahu kepada Dewan Yang Mulia ini, sebenarnya kita juga menghadapi masalah dari segi aliran tunai bagi MHB untuk mereka nak maintain airport-airport ni. Perlu kita maintain, kita tak pun retrench ataupun memecat mana-mana orang. Jadi setakat ni hampir lebih daripada 2 bilion telah dibelanjakan untuk ini. Betul, sekiranya keadaan ideal dan apabila berlakunya kita ada aliran tunai yang kuat, maksudnya dia tidak menjadi masalah. Tapi apabila berdepan dengan situasi sebulan 140 juta, maka menjadi satu tekanan besar pada mereka. Jadi cadangan itu masih ada. Tapi untuk diimplementasikan pada waktu ini merupakan satu kekangan dari segi kewangan. Jadi saya biarlah betul serang, kalau boleh kita nak percepatkan. Dan kita berharap dengan adanya sektor aviation penerbangan ni kita dapat buka dan dijangkakan kalau ikut IATA ialah balik kepada level pre-COVID adalah 2024 paling awal. Jadi dalam kes ni NASP sedang dijalankan. Pada waktu yang sama kita akan bagi priority kepada projek. Kita tahu daripada kapasiti 6.5 million passenger per year dah mencapai 8.5 million, betul. KK pun sudah mencapai ketepuan seperti mana yang kita tahu. Dan kita melihat potensi itu agak besar. Ya. Jadi perkara ini akan diambil maklum dan apabila ada aliran tunai yang lebih cair, ianya kita dapat pertimbangkan. Tetapi NASP sedang berjalan, saya rasa kita bagi sedikit tempoh NASP dan bila kita nak buat priority itu kita boleh cepatkan. Okey. Yang Berhormat Lanang sebut pasal itu berkaitan dengan lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Semasa saya menjadi Menteri Kewangan, ada cadangan bahawa ia dibuat menerusi PFI. Tapi MHB tidak mahu projek ini diswastakan. Kerana MHB rasa mereka boleh raih keuntungan. Itu sebab mereka mahu jalankan projek ini kerana mereka percaya dengan cuma pun dengan pinjaman daripada institusi kewangan antarabangsa, mereka masih mampu untuk mendapat keuntungan. Kerana kita kena ingat bahawa bukan seperti yang Berhormat sebut tadi, bukan semua lapangan terbang di Malaysia meraih keuntungan. Tapi lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang adalah di antara lapangan terbang antarabangsa yang untung. Selain daripada KK dan juga KLIA. Itulah yang untung. So oleh sebab itu saya rasa kita harus memaksimalkan potensi tersebut. Dan saya nak dapat itu kepastian daripada Yang Berhormat Menteri. Memandangkan ini adalah satu profit center dengan izin. Satu pusat keuntungan. Mengapakah tidak membenarkan MHB menjalankan projek ini kerana sebagai sebuah syarikat berusaha Kuala Lumpur, ia memang adalah sesuatu yang akan memberikan keuntungan dan juga potensi profit yang meningkat untuk masa depan. So saya harap Yang Berhormat Menteri boleh
mengikut feasibility kewangan swasta yang rasa ini adalah satu projek yang harus dipercepatkan supaya boleh memberikan manfaat kepada semua pihak. Win-win-win. Bukan sahaja MHB tapi juga rakyat Pulau Pinang dan sektor pelancongan. Yang Hormat, tinggal 14 minit. Yang Ya, Hormat. boleh. Ya, tadi isu. Ya. Saya rasa dia soal penting saya nak jawab. Pertama, Kementerian Pengangkutan tak pernah melarang MHB mengadakan usaha sama. Tetapi MHB ada perancangannya tersendiri. Ya. Di mana yang Berhormat jadi Menteri Kewangan masa itu, dia juga merupakan syarikat MKD di bawah kementerian. Yang Berhormat lebih arif tentang perkara ini. Kita tak pernah melarang mereka buat. Tapi oleh kerana kesuntukan ataupun dari segi peruntukan dia tidak banyak, sekarang dia tak ada pilihan. Ya, betul seperti yang Berhormat kata, kalau profit center ni kita patut bangunkan. Tetapi MAHB modelnya ialah 39 airport dia kena jaga. Kita tak boleh benarkan dia ambil 3-4 yang untung, yang lain biar orang lain. Dia tidak akan, tak ada cross subsidization dalam perkara ini. Jadi mana-mana OA yang ditandatangan dia kena merangkum ke semua. Itu sebagai tanggungjawab sosial dia dan ianya dilihat sebagai satu package. Ya, betul. Saya rasa saya tak akan lupakan fakta di mana Pulau Pinang, Profit Center, KLIA, kawasan-kawasan ni yang kita dapat banyak. Tapi pada waktu yang sama ada obligasi terhadap airport lain. Ya, jadi kita akan lihat cara macam mana kita dapat memaksimalkan kalau penumpang lebih ramai yang masuk ke Malaysia, maka perkara ini dapat kita selesaikan. Jadi seterusnya saya nak kata tentang harga tiket penerbangan Sabah Sarawak. Seperti mana yang telah saya jawab, perkara ini telah saya bincangkan dengan semua syarikat penerbangan pada 3 hari bulan November bersama dengan pengurusi eksekutif Mahkom. Dan salah satu perkara yang telah kita bincang ialah bagaimana kita nak melandaikan dari segi graf harga tiket ini. Jadi saya nak maklumkan bahawa kesemua syarikat penerbangan mereka juga memberi kerjasama yang baik. Iaitu mereka cuma mengharapkan dari segi frekuensi yang dibenarkan oleh Kerajaan Sarawak dulu hanya 22 kepada 80. Mula-mula 22 penerbangan seminggu. Ditambah 87. Sekarang 223. Bermaksud kalau tak ada sekatan terhadap waktu untuk mereka sampai ke Sarawak, tidak ada buffer ataupun separation di mana 90 minit agak merugikan mereka. Dalam kes ini, maka kita dapat memperbanyakkan dan akhirnya kita dapat melandaikan harga tiket. Dan inilah seperti mana yang kita bincangkan. Ya. Boleh minta penjelasan? Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya nak tanya tentang bagaimana dengan flight yang reschedule setiap masa, kerana saya faham pandemik COVID ini telah membawa banyak kesulitan kepada semua penerbangan, tetapi apabila satu flight reschedule, the connecting flight semua tidak dipetulikan. Jadi saya harap Menteri boleh berbincang dengan syarikat penerbangan untuk bertanggungjawab apabila mereka reschedule mana-mana penerbangan, dan juga tentang pilihan raya umum negeri Sarawak akan datang tidak lama lagi. Jadi adakah kementerian akan memastikan harga tiket yang berpatutan untuk anak-anak Sarawak balik ke Sarawak untuk mengundi, dan juga harga tiket apabila busing Tahun Baru Cina. Sudah lama kita bawa masalah ini ke Dewan, tapi hanya diselesaikan pada tahun 2019 apabila kerajaan PH Menteri Pengangkutan berbincang dengan syarikat penerbangan untuk mengadakan fixed fare flight bagi anak-anak Sarawak balik ke Sarawak. Jadi saya harap Menteri pun boleh ikut dengan apa yang telah dilakukan oleh Menteri Pengangkutan sebelum ini untuk memastikan semua anak Sarawak boleh balik ke Sarawak. Boleh minta penjelasan sikit Menteri? Sama, isu yang sama. Saya juga menyeru jika boleh Menteri berbincang dengan syarikat penerbangan, terutamanya dalam musim perayaan dan juga pilihan raya, jika boleh bagi satu tiket khas seperti yang dilakukan masa PH dahulu. Saya nak sambung sekali lagi. Dalam soalan yang saya tanya pada masa dahulu, Bagi Menteri berkata bahawa memang kerajaan tidak akan campur tangan untuk memberi dengan harga tiket kerana ini semua ditentukan oleh syarikat tersebut. Tetapi ada presiden di mana kerajaan memberikan subsidi untuk mass wings. Jadi adakah ini satu mekanisme yang mungkin dapat dipertimbangkan jika harga tiket kapal terbang melambung sekali lagi? Terima kasih. Terima kasih. Untuk kes ni saya nak bagi 3 fakta. Pertama,
Kalau ikutkan nak selesaikan masalah jadual penerbangan yang selalu bertukar-tukar, Kod Perlindungan Pengguna Penerbangan Malaysia 2016 telah berkuat kuasa oleh MAFCOM mulai 1 Julai 2016 untuk melindungi hak dan kepentingan pengguna, memastikan semua aduan terhadap syarikat penerbangan diambil tindakan. Itu memang ada. Kedua, untuk PRN Sarawak, saya bukan minta saya dah jumpa dengan mereka pada 3 November. Saya buat permintaan sebagai wakil rakyat mana-mana sama ada sini atau sana, kita akan minta dia bagi harga yang rendah. Itu saya minta. Tetapi saya bertanya kepada syarikat penerbangan, nombor satu dari segi protokol nak ikut SOP pandemik ini rasa agak berat pertama. Kedua, apabila dapat melandaikan dari segi jumlah penumpang yang dibawa lebih ramai, maka harga itu akan dapat diturunkan. Saya tanya juga 2009, boleh tak kita wujudkan dulu? Dia kata 2019, semua bagi diskaun, akhirnya semua tidak untung langsung. Dan selepas berdepan dengan situasi pandemik ini, saya harap mereka lakukan perkara yang sama. Tapi bagi mereka, agak keberatan. Kalau kita lihat syarikat penerbangan dari segi sustainability, kita lihat, dan saya minta juga mereka buat apa yang terbaik. Itu telah saya, bukan minta saya dah buat pada 3 bulan November. Dan berikut adalah isu tentang ECRL dan MRT 3. Yang Berhormat Pekan dan Yang Berhormat Kuala Langat ada membangkitkan isu ini. Kementerian Pengangkutan komited untuk memastikan projek ECRL dilaksanakan mengikut jadual dan perkhidmatannya dapat disediakan kepada segenap lapisan secepat mungkin. Komitmen ini dibuktikan apabila sehingga 31 Oktober 2021, pembinaan keseluruhan projek ini telah mencapai kemajuan 25.09% berbanding dengan 27.5% di mana kelewatan disebabkan oleh COVID. Ya. Dan jajaran utara ECRL telah dipilih dan mempunyai kelebihan sebagai laluan pilihan untuk logistik rail dan juga aspek ketersambungan kepada hub industri masa perjalanan berbanding dengan pengangkutan laut, keselarian dengan lebuh raya dan juga komponen laluan pintas rendah Pelabuhan Klang yang dapat menyelesaikan isu pengangkutan seperti mana yang telah saya huraikan. Jadi kita telah mengadakan 37 kali libat urus dengan Kerajaan Negeri Selangor, melibatkan 17 jabatan dan agensi di bawah Selangor. Dan untuk makluman Ahli Yang Berhormat, sebenarnya walaupun pada setakat ini kita belum lagi mendapat kelulusan akhir daripada Kerajaan Selangor, tetapi Kementerian Pengangkutan sedang berusaha untuk mencari penyelesaian terbaik bersama dengan Kerajaan Negeri. Jadi saya berharap dalam tempoh terdekat kita dapat bawa berita lah. Dan saya rasa ini demi kebaikan Selangor juga di mana kita akan bina Selangor Selendah bypass. Di projek MRT 3 dan HSR yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kuala Langat pada masa ini masih lagi sedang dikaji aspek teknikal dan kewangan dan pelaksanaan kedua-dua projek. Hal ini untuk memastikan ianya berdaya maju dan sekaligus memberi manfaat maksimum terhadap ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Bagi projek HSR, perkara ini masih di bawah pertimbangan Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri. Untuk projek LRT 3, Yang Berhormat Pekan cadangkan supaya kerajaan mengembalikan skop projek LRT 3 kepada yang asal. Jadi kementerian akan melihat aspek ini dan kita akan membuat perbandingan kos dan juga keberkesanannya. Akhirnya saya akan juga melihat dari segi penggunaan train 6 kerabak serta infrastruktur kewangan dari segi untuk membina satu stesen yang telah dibatalkan. Sebelum tu ada 26 stesen tapi dibatalkan 5. Jadi batalkan 6. Jadi ataupun dikemudiankan. Jadi perkara ini akan kita lihat dari segi impak dan kita akan kaji pandangan daripada Yang Berhormat Pekan. Yang Berhormat Alor Gajah telah mencadangkan supaya kerajaan mengambil kira projek rail elektrik berkembang KIA, Dixon, Kuala Lumpur, Bandar Raya Melaka dan seterusnya Johor Bahru dan Sumatera. Berhormat Menteri, pada masa ini sekejap. Sini saya tolong Intan. Sekejap. Ya. Pada masa ini tiada perancangan untuk melaksanakan projek tersebut. Memandangkan projek berskala besar ini melibatkan dua negara dan memerlukan komitmen yang tinggi dari segi aspek kewangan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Berkenaan dengan mohon tambah high speed sikit, railway train. Wakil Menteri. Ya, yang pada asalnya adalah dari Singapura sehingga ke bandar Malaysia. Tetapi nampaknya selepas Yang Berhormat jadi menteri, adalah ura-ura katakan dia akan bermula dari Johor Bahru ke bandar Malaysia ke KL Sentral. Apakah
kedudukan terkini dan apakah impak akan berlaku kepada ekonomi selepas kerajaan belanja berbilion-bilion ringgit tetapi akhirnya yang dikejar tak dapat, yang dikendung keciciran. Terima kasih. Saya berhormat, seperti mana yang saya katakan, ini di bawah bidang kuasa EPU JPM. Belum lagi diserahkan kepada Kementerian Pengangkutan. Saya cuma menjawab kerana ia ini melibatkan sedikit tentang pengangkutan dari segi teknikal saya beritahu. Tapi apapun, kerajaan akan mempertimbangkan dari segi viability projek ini. Kita tidak melihat semata-mata kita nak hubungkan satu tempat ke tempat lain. Kedua, kita nak lihat limpahannya kepada kesan ekonomi kita. Ya. Yang berhormat Menteri minta laluan Tan Sri Yang Dipertua, saya mencadangkan supaya kerajaan melihat semula High Speed Rail Project secara serius dan membandingkan dengan jajaran yang boleh menguntungkan koridor ekonomi terutamanya di Selat Melaka rather than membangunkan ekonomi Singapura yang akan boleh mengganggu kedudukan KLIA di negara kita. Terima kasih. Salah satu justifikasi kita mengadakan HSR ini ialah kerana road yang paling sibuk di dunia ialah Kuala Lumpur ke Changi. Yang paling menguntungkan syarikat penerbangan adalah laluan ini. Ini bermaksud ramai mereka yang menaiki pesawat ke sana. Jadi pasaran sudah ada, permintaan sudah ada. Sebab tu justifikasi patut dilihat dan bukan saja melibatkan Malaysia dan pihak Singapura tapi untuk kesaling hubungan selain daripada dua bandaraya ini. Ini satu perkara yang penting. Dan mengenai projek, saya ambil maklumlah pandangan itu kerana kita akan lihat sebab setakat ini belum kita muktamadkan apa-apa. Projek landasan berkembang elektrik gemas ke Johor Bahru. Perkara ini ingin saya maklumkan dari segi kemajuan fizikal dan mencapai 81.1% dan dijangka siap pada 30 Jun 2023. Status projek kereta api Tenem Sabah setakat ini sudah hampir siap iaitu mencapai 99.5% dan dijangka akan siap sepenuhnya pada tahun ini dan projek ini mempunyai peruntukan RM2 juta untuk tahun depan untuk perakuan akaun dan bayaran muktamad. Dan seterusnya SBST, ISBSF dan penyelenggaraan KTMB. Yang Berhormat Hulu Selangor telah membangkitkan isu ini. Sebagaimana yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan, peruntukan untuk SBST dan SBSF adalah di bawah kelulusan projek pembangunan di mana dia telah reclass ya daripada untuk Kementerian Pengangkutan MOT bagi tempoh rolling plan 2. Rancangan Malaysia ke-12 RP2 RMK ke-12 di bawah peruntukan dalaman DE di mana terdapat 9 projek telah diluluskan oleh unit perancang ekonomi bagi kategori reclass dari OE ke DE. Program ISBSF dan SBFT juga mendapat peruntukan masing-masing 80 juta dan 78 juta untuk tahun depan. Dan selain daripada itu, program maintenance, repair, overhaul dengan izin telah disediakan peruntukan 63.27 juta ringgit di bawah perbelanjaan pembangunan. Jadi dari segi pejawatan JPJ, Yang Berhormat Setiu telah bangkitkan tentang isu ini. Jumlah keseluruhan pejawatan JPJ ialah 8,793. Peraturan pengisian ialah 92.02%. Yang Berhormat Menteri, mohon mencelah sedikit. Sekejap, saya habiskan ini nanti saya ada masa saya bagi ya. Daripada 8,793 pejawatan JPJ, sebanyak 289 adalah jawatan sementara bertempoh sehingga 31 Disember tahun 2022. Berdasarkan perbincangan dengan JPJ, jawatan sementara ini akan dipohon untuk diberi status tetap mengambil kira pandangan, mengambil keperluan JPJ Mobile, pengoperasian UTC, pertambahan kenderaan, pertambahan institut pemandu yang memerlukan penguatkuasa yang komprehensif. Jadi ini disebabkan SPAT telah dibubarkan dulu dan pertambahan jawatan ini perlu untuk memastikan sasaran kutipan hasil dapat dicapai. Dan pengangkutan laut pula, untuk pelabuhan Kudat, yang ini ada yang terakhirlah. YB Kota Belud telah mencadangkan kepada kerajaan supaya mengkira kedudukan Kudat di kawasan yang strategik bagi pembangunan pelabuhan. Selaras dengan hala tuju kerajaan Sabah, kita sedia mempertimbangkan perkara ini tetapi ianya adalah merupakan pelabuhan negeri
Jadi kita akan bagi input teknikal. Saya difahamkan sudah ada syarikat yang telah membuat kajian tentang perkara ini dan kita sama-sama akan memberikan input teknikal kepada kerajaan Sabah. Dan terakhir sekali ialah pengerukan Batang Rajang Sarawak yang mana Yang Berhormat Tanjung Manis telah membangkitkan isu ini. Seperti mana yang telah saya jawab dalam soalan lisan, perkara ini dalam peringkat terakhir dan ianya akan dapat selesaikan dalam tempoh terdekat. Yang last sekali. Last sekali tadi Tan Sri Ketua, kita mendengar penggolongan mengenai high speed rail, mengenai CRL, mengenai gemas. Tapi saya mohon Menteri Pengangkutan memperjelaskan kedudukan kerajaan hari ini mengenai Kelang Berry double tracking fasa 2 yang selalu kita dengar melibatkan keselamatan penumpang, penangguhan projek itu oleh sebab kerajaan telah membatalkan projek itu. Apakah kedudukannya hari ini? Sebab ramai pemegang taruh yang terlibat yang telah merasai ini tidak menguntungkan kepada semua pihak. Dari segi penumpang, dari segi pekerja, dari segi kontraktor, subkontraktor dan sebagainya. Dan ini telah mengurangkan keyakinan kepada institusi kewangan itu sendiri. Apabila SST yang telah ditandatangani oleh satu pihak sahaja dan mengikut akta perbendaharaan, apabila SST itu telah ditandatangani oleh satu pihak, ia akan menjadikan satu kontrak yang perlu dilaksanakan. Apakah kedudukan KBDT 2 ini setakat ini tentang keputusan kerajaan yang telah pun menjalani proses undang-undang? Terima kasih. Pendek, ringkas Yang Yes, bagi saya 30 saat. Terima kasih Yang Berhormat. Saya mengambil maklum apa yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Cuma satu perkara oleh kerana ini satu perkara yang agak rumit. Jadi saya boleh maklumkan kepada Yang Berhormat apabila kerajaan telah membuat keputusan muktamad. Apa sekalipun keputusan dibuat secara kolektif oleh Jemaah Menteri. Apa sekalipun kita akan mempertimbangkan dari segi aspek kesemua. Dan kita nak lihat satu sistem tu dapat menguntungkan semua rakyat dan juga menjimatkan kos rakyat. Dan secara ringkasnya, saya akan maklumkan kepada Yang Berhormat apabila satu keputusan telah dibuat. Dengan kata-kata ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Tan Sri Speaker dan ini penggulungan saya. Sekian, terima kasih. Menteri boleh. Maaf Ledang, dah habis. Sebut Air Asia. Maaf. Saya sekarang menjemput Yang Berhormat Menteri di Kementerian